Tapi saya nak serahkan kepada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Khadijah binti Kamisan. Kod nombor pelajar Al-Muflisin AM UAC 2026. Berumur 36 tahun ni, tahun 2021. Okey, untuk perkongsian saya, nak kata nak menangis, saya dah menangis banyak dah. Nak kata kebanyakan hidup saya ni gembira saja, tapi ada sebab tertentu saya adalah berduka sikit. Tapi yang tu saya sudah muhasabah. Okey, macam mana saya bagi kat Ustaz? Nak bagi tahu, okey, keluarga saya, abah saya dah meninggal, Kamisan Abdul Rahman, umi saya Habsyah Bakar, bekas pensyarah di UUM Sintok. Alhamdulillah sepanjang saya membesar dalam universiti lah, duduk atas bukit tu dalam Sintok, dalam UUM Sintok. Lepas abah meninggal, umi remarried. Lepas tu ayah tiri pun meninggal. Lepas tu yang current ayah tiri, alhamdulillah, abah Maknok. Dan kami bertambah ahli keluarga. Kalau tambah semua, saya 5 beradik, semua perempuan. Saya sulung. Tambah adik tiri, kalau tambah semua 10 orang. Semuanya saya masih sulung lah. Tambah 5 orang lagi adik-beradik tiri. Alhamdulillah. Daripada kecil, yang saya ingat lah, saya belajar Mukadam dekat kampung, dekat rumah Tok, dekat rumah nenek lah. Lepas tu yang saya ingat juga, waktu darjah 1, 2, 3 macam tu, belajar Iqra' saja. Abah sendiri, arwah abah sendiri yang ajar. Sorry, saya asal daripada Kedah. Dia ada lorat sikit. Saya sekarang ni tinggal di Labuan, tapi sekarang ni sedang bercuti. Lepas tu pada saya semua hidup saya alhamdulillah saya merasa pergi Amerika, saya merasa pergi Beijing, saya merasa pergi Korea. Adalah dia circumstances yang bawa saya ke sana. Alhamdulillah sebab Umi buat PhD, ada dia punya tu PhD tu, saya dapat pergi, saya dengan adik-adik saya sekeluarga dapat pergi ke Amerika. Kami duduk sana 1 tahun 4 bulan. Saya dapat masa grade 4 dengan grade 5, tahun 4 dengan 5, tapi 5 terkejap saja sebab nak balik dah. Balik dari Malaysia, ambil UPSR macam biasa. Kami first batch yang ada 5 subjek, 5 mata pelajaran. Lepas tu waktu tu tak ni lagi lah, tak balik lagi. Jadi Umi tanya nak pakai tudung ke tak dekat Amerika kan. Lepas tu saya kata tak mau, tak kerti jawab nanti kan. Jadi sampailah balik Malaysia, tutup kejap, buka kejap. Tingkatan 1, alhamdulillah Umi dengan Abah bagi saya merasa masuk sekolah agama. Jadi tingkatan 1, 2, 3 saya belajar di sekolah agama Nadah Hasanah, Kok Diang, Kedah. Kenapa sampai tingkatan 3 saja? Sebab arwah abah meninggal pada tahun tingkatan 3 tu lah. Tak sempat lagi dapat tahu keputusan PMR saya. Tak apa pun, tapi okey lah, alhamdulillah. Tapi dia pergi muda lah, umur muda 38 tahun.
Selepas abah meninggal, adik pun ada, seorang adik terlibat dalam aksiden tu. Jadi sebab nak jaga lagi, nak bayar hutang lagi, sebab abah buka stokis HPA, jadi kena tutup habis semua kan. Jadi kena bayar hutang everything. Tingkatan 4, 5 dengan 6 Umi bagi sekolah semua adik-adik. Adik yang sekolah agama pun balik sekolah dekat saja dengan rumah, boleh naik basikal. Sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan biasa di Jitra lah. Lepas tu bila dah masuk tingkatan 6 bawah, alhamdulillah saya dipanggil ke nak masuk UPU UIA. UIA tu pilihan ketiga. Alhamdulillah, sebab saya minta dekat Allah doa nak masuk yang berkaitan dengan agama. Sebab abah pun dah tak ada siapa nak ajak. Umi pun masih lagi pensyarah. Saya mencari nak belajar semua tu, sebab setahu hidup saya ni saya belajar je kerja. Betul pun macam tak pergi, tak berkapal, tak pergi kerja. Sebab Umi kata jangan kerja, belajar je. Lepas tu saya jaga adik sebab abah tak ada. Jadi saya ambil tanggungjawab tu untuk jaga adik. Tapi di sebalik ambil tanggungjawab tu ada guilty. Last kali sebelum abah meninggal, abah ada bagi macam apa tu orang kata, last word dia ialah jaga adik-adik. Yang pada waktu tu saya itulah guilty lah, sebab saya tengah tengok komputer. Saya tak tengok abah lastnya. Abah turun tangga tu saya tak tengok. Saya dengar saja. Jadi yang tu guilty tu adalah abah kata jaga adik-adik. Tapi yang ada dengan saya waktu tu adalah seorang je adik. Jadi maksudnya jaga semua lah. Okey, alhamdulillah. Lepas tu masuk UIA, saya matrik di Petaling Jaya. Di situlah saya kenal bahasa Inggeris saya alhamdulillah okey. So kira because of bahasa Inggeris okey, saya matrik tu sekejap saja, satu tahun. Bila orang boleh buat 2 tahun, saya tak tahu kenapa saya 1 tahun. Saya waktu tu tak tahu pun CGPA tu apa. Masuk je, belajar je. Lepas tu habis 1 tahun di matrik, masuk UIAM Gombak. Bila masuk UIA yang mainnya tu, alhamdulillah saya nak kata belajar, tapi Allah bagi satu knowledge tentang yang apa yang saya perlu belajar, satu lagi yang Islamik tu, suasana Islamik. Jadi alhamdulillah dengan dan saya buat kawan-kawan yang baik-baik yang bantu saya. Dan waktu dekat UIA Gombak tu, dia ada satu subjek Al-Quran. Dia tengok kita punya level lah. Lepas tu saya kata saya tak reti kan. So saya nak minta subjek tilawah 1. Maksudnya basic lah. Tak payah minta saya baca lah. Saya minta 1 terus. Saya kira saya masuk tu kenalah lecturer foreigner, memang kena kau-kau. Dia kata yang tu salah, yang ni salah kan. Alhamdulillah sebab kena tegur kau-kau tu, saya cakap oh. Tapi nak kata ada lagi orang yang student lain yang tak tahu daripada saya. Waktu tu memang saya tak tahu tajwid sangat. Macam apa ni. Bila habis pun saya belajar, lepas tu saya lupa. Belajar lupa. Banyak kali saya belajar tajwid, asyik lupa je. Lepas tu 4 tahun di UIA Gombak buat degree business admin. Habis lepas grad tu saya nak bagi tahu Umi, kata tolong carikan untuk saya, sebab saya ni jenis arranged marriage. Tapi Allah bagi saya cari sendiri. Jadi pada umur 23 tahun saya kahwin. Betul pun dengan persetujuan Umi semualah. Tapi saya tak ada coupling apa. Saya kata kalau nak mengenali saya, masuk Minang.
Jumpa Umi masuk Mina. Itu macam tu lah kami kenal apa tu macam love after marriage lah. Consider terms dia love after marriage. Lepas tu tapi downside dia saya kurang ilmu. Sebab Abu tak ada untuk ajak semua. Saya kurang ilmu, saya tak sabar. Saya buat keputusan terburu-buru, emo, dan juga waktu ada dekat UIA, saya belajar sendiri Korea. Korea kan jenis emo kan. Saya belajar bahasa Korea sendiri daripada kamus, tulisan Korea macam nak sebut. Betul apa macam banyak tengok drama Korea, dengar lagu Korea. Tapi alhamdulillah sepanjang tu waktu mula-mula tu mungkinlah tak ni sikit macam Lara kan. Towards the end tu saya betul niat saya belajar foreign language kerana Allah Ta'ala. Dia macam nak tuaikan balik saya punya perception tentang bahasa. Sebab ada banyak bahasa dunia ni kan, semuanya Allah, milik Allah. Jadi why not saya belajar kerana Allah, saya dapat pahala. Macam itulah pemikiran saya waktu tu. Tapi banyak lara lah. Dalam nak buat tu banyak sangat lah. Okay, tak apalah. Alhamdulillah. Yang tu saya muhasabah lepas tu lah. Lepas tu grad, saya kahwin, sambung Master Science Management dekat UUM, duduk dengan Umi dekat UUM. Umi masih lagi pensyarah dekat UUM. Kalau saya muhasabah balik, saya punya hidup ni kira dah indah dah, elok dah, tapi Allah nak bagi saya merasa penceraian dengan sebab saya terburu-buru macam hot blooded waktu tu kan. Dengan stres kerja, bila dapat kerja, saya kerja dapat 1 tahun kontrak, bekerja di Astro Call Center. Memang by minutes, by second lah kena masuk kan. So kira pernah pitam, pernah menangis, macam-macam lah. So kira lepas habis kontrak tu dapat lagi yang call center punya kerja, tapi macam itu untuk tutup, jadi saya jaga sikit saja. Tapi still kerja. Lepas saya tak nampak keberkatan dalam hidup. Saya tak mau nilai yang tu, tapi sebab kita boleh rasa keberkatan kita punya 2,500 punya salary, tak rasa berkat. Walaupun dah tolak suap apa semua tu kan, tak rasa berkat. Lepas tu kita larut, saya solo balik lepas cerai tu semua, balik Kedah duduk dengan Umi. Sepupu saya dia tolong saya apply untuk jadi guru ganti. Alhamdulillah cepat, sangat cepat. Sebab saya pilih bahasa Inggeris, jadi serap cepat lah. Guru ganti bahasa Inggeris, tapi ganti apa-apa jenis inilah subjek dekat sekolah rendah. Sebab 5 tahun sebelum ni saya tak pernah merasa ada anak ilmu lebih. Jadi ada kemungkinan saya minta doa yang negatif dan Allah dengar doa tu. Dan okey, lepas tu sepanjang doa negatif tu macam mana? Kalau kami tak bersedia lagi, saya tak mahu anak. Bab anak, bab rezeki kan. Jadi lepas tu dapat jadi guru ganti untuk 7 bulan, daripada Februari ke Julai. Dalam masa tu saya buat tahajud, solat hajat, minta tak mau lama-lama solo. Saya tak cari, tapi alhamdulillah Allah yang datangkan. Saya tak kenal orang yang datang. Sorry Kak Jah. Masa sebelum ni tak tahajud ke? Lepas tu saya tahajud betul-betul lepas dah cerai kan. So kira tahajud, esok pergi sekolah macam biasa mengajar. Tu saya minta tak mau lama. Lepas tu alhamdulillah Februari jadi
guru ganti dalam masa tu bertemu dengan seorang hamba Allah ni, iaitu isteri kepada kawan baik suami sekarang ni. Dia kata waktu dia buat background check, sebab dia ni lecturer kat Perlis kot. Dia kata dia buat thesis ke apa, pasal apa tu guru ganti ke apa tu, yang guru tu yang sementara tu kan. Lepas tu dia kata nak buat background interview. Lepas tu bila saya kata saya suka je kalau jaga anak orang boleh. Lepas tu dia kata saya ada seorang calon ni. Lepas tu kat situ lah mula. Lepas tu dia kata kebetulan dia ni betul-betul datang bercuti di Semenanjung kan. Lepas tu dia pun ada kat sini lah ni kan. Lepas tu nak jumpa tak? Saya macam okey je. Sebab saya ni macam terbuka kan. So macam jumpa, nak pendekkan cerita, saya suka anak dia. Suka. Saya jumpa dia, nak kata kalau dia punya umur dia memang jauh sangat gap. Tapi yang tu sebab apa, dia ada anak kecil, isteri dia meninggal, tak ada orang jaga anak kecil dia. Yang dua orang abang ni tu masih lagi okey lah, dah besar kan. Ni anak kecil dan dia sedang bekerja. Jadi siapa nak jaga anak kecil kan? Dia dalam dua tahun sebelum dia sebelum kami kahwin, jiran yang jaga. Itu pun jiran yang dia kenal lah. So macam dia macam tak ni sangat lah. Lepas tu alhamdulillah ambil waktu bertenang. Fikir dulu apa semua. Ikutlah ada orang lain nak main kan, nak main masuk minang saya. Lepas tu tak ada orang. Sampai bulan 6 dia mai sekali lagi. Dia jumpa Umi Abah. Lepas tu kata okey boleh. Saya pun dah jumpa anak dia. Berkenan dengan anak dia. First bila jumpa dia kan, dia letak handphone atas tu dengan anak dia yang bongsu tu tengah duk Allah Akbar. Tentu lelaki. So macam comel sangat, pakai jubah putih tengah solat. Jadi screensaver ke apa? Yang apa, wallpaper ke apa? Dekat phone ni kan. So, macam yang tu Allah jentikkan rasa kasih sayang tu. More tu untuk anak dia daripada ayah dia. Sebab punya longing untuk ada anak tapi tak dapat. So kira dari situlah nak kata saya nak semuanya Al-Quran, betul-betul Islamik memang dah diterapkan dari kecil je. Tapi betul-betul bila dah keluar ke dunia luar ni, tiba-tiba tak ada. Saya terkejut. Culture shock kan dengan betul-betul ni. Lepas tu kahwin, suami sekarang ni duduk di Labuan. Jadi saya terus pergi Labuan. Betul-betul lepas habis saja terus pergi Labuan. Di Labuan lah segala-galanya bermula. Saya punya pembelajaran kuliah, pergi masjid, usrah, seronok sangat di Labuan. Sebab apa? Rasa selamat dan masjid kira alive lah dekat sana. Saya kira dan alhamdulillah suami pun memahami kita jenis ni kan. Lepas tu dia nak kata dia minta doa sama yang boleh jaga anak dia, dan saya minta doa sama yang boleh cover saya punya ibadah. Yang tahajud tu, doa yang saya minta tu sama boleh, sebab saya nak belajar. Saya macam sebab kita tahu kita masih banyak lagi kita tak tahu. Jadi sebab dia tak boleh ajak saya, jadi dia biaya untuk saya belajar. So alhamdulillah bab tu lah. Okey, kat situ macam mana saya dapat anak kedua, anak pertama lah, anak kandung saya selepas yang saya ni kan abang bongsu tu. Saya minta, saya doa kat Allah, kata tak mau lagi anak lah. Untuk husband kedua pun tak mau lagi anak. Apa tu, sebab saya nak bonding dulu dengan anak kecil ni kan. Waktu tu dia 4 tahun. Saya nak kenal dulu, bagi dia biasa dengan saya dulu. Lepas tu kami try after that, rasa macam dah ready kan. Kami try, apa tu memang tak dapat.
lekat. Lepas tu satu hari out of the blue Umi call. Sebab Umi tahu segala-galanya kan, macam isi hati semua kan. Umi kata, Ijah, solat sunat taubat 2 kali. Sebab Umi dengar ustaz dia kata, sebab apa nak cancel kan kita punya doa yang kita tak mau anak tu. Sebab sekarang ni kita nak anak dah, kita tak taubat. Doa yang kita minta sebelum ni, ikutlah Allah dengar tu, Allah makbulkan yang tu. Kita tak dapat anak. Lepas tu lepas solat sunat taubat 2 kali, alhamdulillah lekat. Wow, macam naik bulu roma. Apa tu bila kita sendiri rasa kan, after buat pap smear, lepas tu melekat. Dia kata lepas buat pap smear lalu melekat kan. So macam betul apa? Wow, okey, alhamdulillah. So saya merasa lah apa tu apa macam miracle kata sebab doa jugalah. Doa kita sebenarnya negatif. Lepas tu nak macam nak hapuskan balik dengan taubat. Dengan taubat, ya. Yang tu yang saya rasa depan mata sendiri. Okay, lepas tu waktu sebab saya ni jenis macam nak ni sikit kan, macam apa aktif sikit. Saya dah beli tiket kata pergi Korea kan. Saya beli tiket nak buat benda-benda yang betul lasak. Jadi betul apa Allah bagi saya mengandung. Lepas tu dah beli tiket apa semua kan, Asia kan awal kan. Lepas tu betul apa waktu tu saya mengandung 5 bulan. Lepas tu kawan kata boleh pergi lagi. Tu alhamdulillah abang kata pergilah. Saya pergi Korea. Betul dapat tengoklah apa segala yang saya nak tengok tu, Allah bagi tengok. Okey dah. Lepas ni pergi Mekah pula. So kira macam apa yang kita macam macam ni Korea. Betul lah. Bersih apa semua, baik lah apa semua. Yang the thing is Allah bagi kita apa macam dekat Mekah, Allah bagi kita jumpa benda yang kita nak tengok. Jadi kita jumpa orang yang baik-baik, orang yang tolong kita. Umi sakit, orang tolong. Masuk kami rasalah pergi hospital apa semua kan. So kira macam alhamdulillah. Tapi whatever dia Allahumma ya barik, Allah yang mengaturkan semua tu. Lepas tu after nak kata Quran ni banyak menolong dari segi pemikiran saya. Bila dah ada anak, nak buat apa dengan anak pula. dengan abang cara abang, adik cara adik. Lepas dah beranak tu betul apa belajar parenting, Islamic parenting. Duk cari Islamic parenting macam mana nak dia betul lah belajar cara nak cakap dengan anak. Betul apa yang kita nak sebelum mengandung, betul kita dah atok dah. So macam yang tu yang belajar lah. Lepas tu macam lepas tu bila tengok alhamdulillah anak pun bila lepas tu yang baru jugalah kata bila kita nak anak macam mana kita kena jadi apa tu sifat apa yang kita nak anak ada tu. Jadi macam aku nak jadi hafizah lah, kena menghafal kena belajar dulu kan. So sekarang ni alhamdulillah dengan menghafal Quran. Lepas tu suami pun hantar anak dekat dekat tahfiz. Merasa jugalah dia menghafal, kita menghafal, tapi dia menghafal, dia balik tahu tak ada suasana tu. Jadi macam mana betul dia nak kekalkan dia punya hafazan kan. So kita kena make suasana tu, kita kena adakan suasana tu. Jadi untuk saya suasana tu saya kena menghafal sekali lah. Tu yang duk cari kuliah, nak belajar lagi. Lepas tu macam tahun 2017. 2017 31 Mei bulan Ramadan. Waktu tu anak baru 1 tahun atau 2 tahun itu. Saya tak boleh lagi sebab anak kecil, saya tak boleh pergi solat tarawih. Tu tengoklah suami pergi solat tarawih kan kat masjid. Lepas tu macam tak apalah, saya scroll FB. Macam biasalah scroll FB kan. Lepas tu Allah temukan dengan tajwid santai. Nampaklah ustaz tajwid santai Al-Mukhlisin. Lepas tajwid santai tu saya join TAM 13 kalau tak silap. Lepas tu lama 2017 lagi. 2017 atau 2018 macam tu.
join TAM. Kenal siapa tau? Saya lupa dah sebab sekarang ni bulan Januari saya keguguran. Lepas keguguran tu saya berhenti sekejap. Saya keluar daripada TAM 13. Lepas tu macam saya rasa macam okey, saya masuk TAM 40. Tapi baru-baru ni saya minta keluar. Sebab apa? Banyak sangat kuliah online. Lepas tu yang Ustaz tunjuk kat Ustaz dia kan. Saya nak fokus yang tu. Kiatam tak ada orang ajak kita. Jadi sekarang ni tak ada orang ajak kita. Jadi kita berguru je lah. Saya keluar TAM. Memang TAM ni menolong saya lah untuk keep track. Lepas tu first step lah, di antara step lah. Ya. Lepas tu 2018 saya banyak attend usrah dengan sahabat-sahabat dekat Labuan lah. Attend kuliah kat masjid, kelas agama, kelas baca Quran, tajwid. Lepas tu sebelum yang dalam Cik Ani kata Ustaz menghilang. Yang tu saya tak tahu. Ustaz lost dalam radio, entahlah. Lepas tu saya tak tahu bab tu bila masuk start PKP. Start PKP baru saya macam Ustaz hilang sebelum ni. Baru macam okey. Waktu tu saya tengah belajar benda lain lah. Betul pergi kelas semua kan. 2020 start PKP, kira macam satu pagi tu 18 Mac start PKP kan. 29 Mac yang 6.37 pagi tu, satu pagi tu tengok Ustaz baca surah Al-Waqiah. Lepas tu Ustaz salah baca. Dah baca nak ni kita baru nak start balik follow Al-Mukhlisin kan. Nak komen ke tak komen? Nak komen ke tak komen? Lain kali WhatsApp. Sebab ada TAM sebelum ni kan. Ustaz, tapi Ustaz tak ada nombor saya ke? Tak tahulah. Ustaz kata sahabat dia. Sahabat kata ada ni kan. So macam sebab saya pegang Quran. So macam salah je ni. Macam Ustaz ada sebab dia macam nak dekat sama kan. Bagi lepas Al-Waqiah. Itu itulah waktu PKP tu macam duk fikir lah. Waktu 2 minggu pertama tu macam seronok lah duduk rumah saja kan. Betul Pak, duduk adjust lah dengan situasi semua, jaga anak semua tu. Anak dapat PDPR, belajar dari sekolah, daripada rumah semua tu. Lepas tu start terasa kosong. Sebab kita dah biasa duduk isi kita punya rohani kan. Lepas tu macam tak tahu nak buat apa. Sebab apa tak boleh pergi kelas. Jadi di situlah macam tanya abang, boleh tak kalau nak nak ikut nak boleh tak dia invest? Dia invest ikut saham akhirat dia. Untuk join USC kan. Itu alhamdulillah dia bagi kat sinilah. Dalam duk belajar dengan Al-Mukhlisin ada banyak lagi guru lah. Duk konsisten berguru dengan Al-Mukhlisin. Kau juga ada ikut Ustaz Wais Qarni, mantapkan makhraj dan sifat huruf. Mula daripada Ustaz. Lepas tu macam lepas tu Ustaz Wais Qarni. Lepas tu bila dapat Ustazah Fadilah, boleh klik lah. Sebab apa? Saya suka menghafal. Saya kira Ustazah Fadilah pun menghafal juga kan. Lepas tu satu lagi untuk tadabbur. Saya ingat dulu kan. Dulu saya takut dah nak buka Quran. Sebab apa? Sebab semua warna hitam putih je. Lepas tu dia tulisan ni tak menolong. Lepas tu kita tak tahu tajwid. Lepas tu kalau baca takut silap kan. Lagi tak baca. Saya kira banyak depends on audio. Audio macam Syekh dulu Syekh apa tak ingat kan. Sekarang baru kenal dengan Syekh lepas ikut Segar Rohani dengan Ustaz Loh.
Lepas tu lagilah mantapkan lagi dengan cerakin, teknik cerakin kan. Kita boleh ajak anak lepas ni, ajak kawan-kawan. Bukan boleh hanya dengan satu cara aja kita kenal huruf ke bentuk huruf hijaiyah kan. Tapi kita boleh cerakin lagi keluar kan. Itu memang terkejut dah berhadapan dengan teknik cerakin. Itulah. First sebelum tu masa first kata kalau dengan Iqra tu apa mindset Kak Ijah? Sebenarnya kau tak mau join Iqra sebab it's just Iqra. yang betul yang curious tu tentang tulisan. tak ada titiknya. Kenapa? Kau ni bab curiosity tu ni sikit. Dia kena resolvekan curiosity tu dulu. Jadi daripada kata mindset hanya benda ni Iqra je, lepas dia tahu cerakin tu rasa macam terbuka lebih. Yes. Memang terbuka lah. Macam rasa nak ajar semua orang je. Tapi kena belajar belajar sampai habis dulu. Belajar sampai habis dulu. Sebelum ni Kak Ijah kata tak terfikir nak kena cari guru ni. Macam mana tu Kak Ijah? Sebelum ni tak tahu pun kena berguru. Memang ingatkan boleh buat sendiri je. So since dengan Al-Mukhlisin baru tahu kena berguru rupanya kalau nak baca Al-Quran ni. Memang kita tak tahu pun, tapi kita tak tahu kata kita perlu berguru. Yang tu. Apa maksudnya perlu berguru? Macam talaki itulah. Macam kena ada guru yang dengar kita baca betul ke tak. Sebelum ni macam Habib pun record. Kita dengar sendiri. Ada orang kita tahu betul ke salah kan. Maksudnya mudah kita nak faham, shock sendirilah kan? Shock sendiri. Okay. So kalau Kak Ijah ni nampak macam mana, apa perubahan dari sudut sebelum kenal dengan Al-Mukhlisin dan kenal Al-Mukhlisin, apa perbezaan dia? Dapat bimbingan daripada Al-Mukhlisin. Sebelum jumpa Al-Mukhlisin blur, takut nak baca Al-Quran. Memang depends on audio untuk menghafal. Sekolah agama tu duk takut-takut juga. Yasin tak Yasin tak ni duk ngelak juga, duduk belakang-belakang. Waktu arwah abah meninggal, Yasin lah betul apa yang melekat di dada ni, Yasin. Sebelum ni tak hafal lah, tapi cuma nak lancarkan sebutan dia. Waktu abah meninggal, Umi selalu lepas maghrib, betul apa anak-anak perempuan ni semua duduk bulat dalam bulatan, buka Yasin baca. Mostly Umi yang baca lah, kami dengar je. Tapi macam sebab kita tak reti nak baca, betul kak ni jealous ilmu orang kan. So kira bila dengar Umi baca, macam mana aku nak bagi lancar macam Umi. Betul apa dari situlah setiap kali Umi baca, kita ambil sikit-sikit, bagi lancar sikit-sikit dulu. Betul apa alhamdulillah lancar lepas tu. Sebab banyak latihan. Betul apa sebab Umi pun duk buat tiap-tiap hari. Betul apa kata untuk arwah abah kan. Abah baru meninggal, lagilah kesan kan. So kita nak yang nak bagi Yasin yang terbaik. Dalam masa tu kita asah kita punya kelancaran Yasin. Macam tu lah. Lepas tu macam sekarang ni apa matlamat Kak Ijah dan cita-cita sebelum menuju ke alam barzakh? Matlamat. Of course nak jadi hafizah, nak jadikan anak hafiz dengan hafizah. Alhamdulillah. Nak bantu keluarga dan sahabat-sahabat untuk lebih mengenali Al-Quran, cara Al-Mukhlisin. Ilmu fawasil. Tapi sebelum tu nak tanya Kak Ijah. Kak Ijah mau berapa sekarang? 36.
Belum lagi 35 plus. 36 tahun ni. 36 tahun ni. Okey, Kak Ijah, macam Kak Ijah rasa sebelum dengan Al-Mukhlisin kan, Allahumma salli ala Muhammad, ada ke perkataan nak jadi hafiz dalam diri? Ada. Dah ada lah. Ada. Okay. So dah pernah doa sebelum ni kan. So selepas kata sebelum ni Kak Ijah rasa benda tu realistik ke nak jadi hafizah? Kenapa tak rasa realistik? Dan sekarang kenapa ada perasaan realistik untuk jadi? Dulu rasa tak realistik sebab ada kosong somewhere. Mungkin tak ada guru kot. Dan sendiri tak realise kata betul perlu tu untuk realise kan. Sekarang alhamdulillah, insya-Allah dengan bimbingan ustazah dan ustaz untuk jadi hafizah lah. Insya-Allah. Maksudnya dengan kata cara fikir yang Al-Mukhlisin bawa tu, cara fikir tu membawa cara fikir tu dah boleh rasa boleh jadi realistik, kemudian ditambah juga dengan bimbingan tu dia rasa macam semakin hampir. Yes. Dia cinta dengan surah-surah Al-Quran tu plus dengan tadabbur center Ustaz Syari bila tadabbur surah yang kita nak hafaz memang menusuk kalbu lah. Dia punya rasa tu manis dia tu tak terkata. Okay, so kenapa Kak Ijah rasa nak hafal Quran tu? Sebenarnya kenapa? Soalan kenapa rasa nak perlu hafal Quran tu? Orang ni kadang-kadang umur lebih-lebih umur Kak Ijah. Macam umur Kak Ijah, umur muda lagi. Ataupun umur 30. Macam saya, alhamdulillah rezeki sebab saya sekolah tahfiz. Macam Kak Ijah sekolah agama. Lepas tu orang kata kemudian sekejap orang kata menghilang diri sekejap kan. Macam mana boleh fikir nak hafal dan kenapa rasa nak kena hafal Quran tu? Kenapa rasa nak kena hafal Quran? Mati. Kematian. Yang tu je. Mungkin Allah dah letak, dah bagi hidayah untuk ingat mati pada usia yang awal. Jadi macam sekarang ni tengah sediakan anak, kalau Umi meninggal sedia nak pilih untuk jadi anak soleh, anak yang solehah. Seorang hafizah. Tapi dengan anak duk nakal lagi kan. Adalah tu sikit-sikit masuk kan dalam kepala kan, dalam otak kan, minda dia. Kita just plan sikit-sikit kan. Untuk kita sendiri. Yes. Sekejap lagi boleh. Lepas. Sekejap ni. Plan untuk anak. Sebab once kita dah meninggal, Allah jaga. Sebab Kak tak tahulah. Kau dah dengar kata kita live untuk orang lain juga, untuk masyarakat, kita kena buat baik kan. Tapi bagi Kak, untuk mula Allah hantar kita ni duduk sebagai individu di dunia ni, dan Allah tengok kita as kita. Dan macam dalam surah Kahfi tu, al-malu wal banun zinatul hayati dunia. Dan sekeliling kita ni perhiasan saja, ujian. So kira macam bila dah rasa yang tu kan, macam even sampai baju pun duk fikir saya kena hisap. Lepas tu kok memang nak jadi bukan normal lah, macam plain, simple, pemikiran simple je. Makan pun alhamdulillah simple je. Yang nak makan kalau dapat makanan lebih tu rezeki lah. Tapi macam makanan pun kita bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Makan apa pula sebagai hidup. Lepas tu yang tu lah, bila pemikiran tu dah ni, kita macam dah bersedia nak mati bila-bila masa. Jadi apa bekalan kita nak bawa menuju kematian tu? Al-Quran,
Tapi itulah satu kan hablum minallah, hablum minan nas. Kalau kita punya hablum minallah dia okey, tapi hablum minan nas ni kak lemah tangguh. nak macam dengan orang sekeliling kan. Kita nak bersilaturahim tapi tak kerti ke? Entahlah. Banyak kelemahan kat situ lah. So macam-macam lah fikir tentang kematian. Tapi Kak Ijah sebenarnya Tuhan dah bagi hablum minan nas. Tapi Tuhan bagi hablum minan nas yang terpilih. Sebab apa kata-kata yang terpilih? Kak Ijah sekarang duduk dalam circle. Alhamdulillah. Duduk dalam circle. So apabila duduk dalam circle, duduk dalam orang yang cinta-cinta Quran. Jadi tak adalah masa tu orang kata, kita tak tahu. Boleh hablum minan nas, tapi duk cerita tentang orang. Mana tahu. Ni kita duduk dalam circle Quran, duk cerita pasal Quran je lah. Duk cerita pasal Quran. Kalau contoh Kak Ijah kan banyak saya perasan duk cakap dengan Kak Sharifah, Kak Tin, Kak Ni. Maknanya circle-circle yang kata membawa kita kepada Quran. Itu ada kelebihan lah. Okay, so the last one, Kak Ijah, apa tips nasihat untuk diri sendiri dan sahabat yang lain berkenaan Quran? Tips dan nasihat untuk saya sendiri, sahabat, jangan tangguh untuk baca dan belajar tentang ilmu Al-Quran. Cari guru untuk dibimbing sekarang, ilmu krisis, dan mesti after that konsisten berguru. Belajar macam kau belajar Quran ada proses ya. Kalau kita cepatlah. Ikut level kan. Mesti ikut proses tu. Semua orang dibimbing mengikut level masing-masing. Dan kena ada circle Al-Quran macam Ustaz kata. Yang positif. Kalau negatif tu kita positif kan. Sebab apa, semua orang ada hidup kisah masing-masing kan. Secara anak kecil sudah. Kita kena ada circle Quran yang positif untuk menaikkan semangat kita untuk belajar tentang ilmu Al-Quran. Macam Kak Ni, betul apa Sharifah, betul tak ni pun buat belakang tabir. Dia tolong-tolong kan. Betul apa Kak Ina, semualah. Rasa macam tak pernah jumpa tapi rasa macam kawan baik. Dia panggil kak tak acik-acik lah. Sebabnya saya fikir macam ni, benda ni bukan sekadar testimoni. Tak, saya bukan cerita tentang testimoni, tetapi cerita tentang inspirasi. Inspirasi kejayaan, perjalanan seseorang. Sebabnya bila kita berkenalan dan kita betul-betul kenal, dia rasa lain. Dan Alhamdulillah nak cerita dekat Kak Ijah, hari ni barulah saya selesai buat yang Makcik Siti Nur tu. Yang tu memang saya tangguh banyak hari sebab dia punya efek dia tu lain. Efek dia tu lain. Dia rasa dia tu lain. Rasa dia tu lain. Sebabnya orang yang lebih berusia dan doa khusus untuk kita pula. Memang dia rasa lain lah. Lepas tu Alhamdulillah dan itu saja untuk perkongsian Kak Ijah. Terima kasih semua dan kita boleh tengok semua sabar menanti nak dengar cerita Kak Ijah. Sampai penghujung dengan cerita Kak Ijah semua. Okay, Alhamdulillah, terima kasih Kak Ijah, insyaAllah. Dan saya sudahi perkongsian Kak Ijah. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita akan jadikan ianya suatu benda yang akan menjadi inspirasi pada kita semua. Dan saya serahkan kepada Ustazah Fathiah. Silakan Ustazah Fathiah. Alhamdulillah, selesai juga perkongsian Kak Ijah ni. Okay, kita dah pukul berapa ni? Awal lagi, Masya Allah. Kita dah pukul 11 malam, Alhamdulillah. Terima kasih semua yang tunggu sampai habis. Mudah-mudahan ada keberkatan lah kita apa saja yang dikongsikan pada malam ini, kita ada yang boleh kita, Allah beri rahmat, insyaAllah mudah-mudahan dengan kita duduk majlis ilmu malam ini. Jadi saya nak tutup dengan bacaan doa. Sama kita aminkan doa ini. Okay, sebelum kita menutup sesi malam ini, kita doa sekejap. Kita doa sama-sama ambil keberkatan dalam majlis ilmu ini, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah angkat doa kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Amin ya rabbal alamin, dan terima kasih sekali lagi. InsyaAllah sampai di sini dulu dan kita jumpa lagi pada minggu hadapan insyaAllah. Sekadar itu dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.